Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun wa imra'atun lahu fis salafil khali لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة فقال لامرأته أعندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك رزق الله. فاستحثها فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم هنية نرجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك خبز فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة قالت هي من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى التنور فقامت فوجدت تنورها ملآن جنوب الغنم ورحييها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنقضها لطحنتها إلى يوم القيامة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, berlaku pada satu zaman dahulu, satu orang laki-laki dan isterinya yang mereka ini la yaqdirani ala syai', hidup miskin susah, tak mampu apa-apa. Itu hadis dia. Abu Hurairah cerita, dia kata Nabi SAW beritahu, Nabi kita berlaku pada satu zaman dulu, fi salafil khali, pada satu zaman lama dulu,
Nabi kata ada satu laki-laki dengan isteri dia yang dua-dua mereka ni la yaqdirani ala syai'. Tak mampu apa. Miskin, susah, hidup melarat. Faja'a ar-rajul min safarih. Satu hari suami ni balik daripada satu musafir. Fadakhala 'ala imra'atihi ja'ian. Qad asabathu masghabatun syadidah. Satu hari suami ni balik daripada satu musafir. Dia masuk dalam rumah dalam keadaan ja'ian, dalam keadaan lapang. Qad asabathu masghabatun syadidah. Telah menimpa dia satu kebuluran yang amat sangat. Tak ada benda nak makan. Orang putih dia kata masghabah ni, orang putih kata severe shortage of food. Maksudnya kebuluran sampai tak ada apa nak makan. Dia balik daripada satu musafir, masuklah rumah, dia kata kat bini dia, ada apa boleh makan hari ini? Faqala limra'atihi a'indaki syai'. Dia kata kat bini dia, ada apa di rumah kita ni? Qalat na'am abshir ataka rizqullah. Bini dia kata, bergembiralah, akan datang rezeki daripada Allah. Tak ada apa ni. Bini dia pun kata, hang bukan tak tahu. Hang pun tak beli apa. Lepas tu balik tanya ada apa. Aku tak kerja apa. Hang suami. Hang laki. Kerja hang lah yang ni semua. Kena pergi cari kerja. Kena pergi cari duit. Kena beli benda makan buah di rumah. Hang tak kerja. Duit tak ada. Apa barang pun tak beli. Hang balik-balik tanya ada apa di rumah. Tapi bini ni bagus. Bini ni kata dekat dia, abshir. Abshir maksudnya gembiralah. Ataka rizqullah. Dia kata, Ustaz, Allah nanti buat mai rezeki. Dia kata. Fastahathaha. Oh, dia duduk desak bini dia. Bini dah kata, sabar Ustaz, Tuhan nanti hantar mai lah. Tengok apa Tuhan boleh bagi kat kita. Dia duduk desak bini dia. Faqala waihak. Ibtaghi in kana 'indaki syai'. Dia kata dekat bini dia, waihak, celaka hang, dia kata. Ibtaghi in kana 'indaki syai'. Dia tepilah cari apa-apa pun, masa aku nak makan. Ni mau bagi kayu goh ke belakang dia pun dia dah akai. Qalat, kata bini dia, na'am Hunayyah narju rahmatallah. Bini dia kata, okey, Hunayyah. Syah, bini dia kata. Kan kalau kita pergi negeri Arab, kalau kita buat kalut, Arab ni dia kata, istanna syuraya. Istanna syuraya, tangan nanti buat dulu tu. Kan? Istanna syuraya, maksud tunggu saat. Dia kata, kalut di mana? Ataupun dalam bahasa lain, dia kata Hunayyah. Hunayyah ni maksud saat lah. Kalut nak makan. Bini dia kata dekat dia, Hunayyah, narju rahmatallah. Tunggu saat. Dia kata, kita duk tunggu rahmat, belah kesian Allah. Hatta iza tala alaihi tawa. Katalah hadis tu, sehinggalah tunggu lama sambil duk tahan lapang. Qala, kata suami ni, waihak, qumi fabtaghi in kana indaki khubz. Duk lama, dia merepek pula lelaki ni. Waihak, dia kata, celaka hang, dia kata. Qumi, duk apa, bangkit, dia kata kat bini dia. Oh, dia ni nak kena bata merah semua. Dia tak beli apa. Apa pun tak ada di rumah. Balik-balik nak makan. Bini kata, sabar. Sabar, dia duk kata kat bini dia, celaka hang. Waihak, dia kata, celaka engkau. Qumi, bangkit, dia kata kat bini dia.
Fabtaghi in kana indaki khubz. Pergi cari tengok kuat ada roti ke apa tang mana. Dia bagi roti cak 5 jari baru ada akal. Dia kata kat bini dia, hang duduk apa? Bangkit, aku lapang ni. Pergi cari kok ada khubz. Roti ke apa ke. Bawa mai, aku lapang. Fa'tini bihi. Bawa mai. Dia kata, aku lapang ni. Orang lelaki-lelaki ni kalau dia jadi jenis lagu ni, bebai ni cukup leceh ni. Ada satu sahabat. Kunci manis. Meninggal dah dia pun. Kencing manis. Tapak kaki luka. Bila kencing manis ni, luka ni nak jadi asbab lah. Nak jadi pasal. Dia meroyak, satu tapak kaki menanah. Jadi dia tak apalah, dia sakit. Tapak kaki menanah, cuti, duduk di rumah. Bini pergi kerja. Bini pergi kerja, balik lambat. Bini cikgu sekolah. Balik lambat, mesyuarat lah apalah sekolah tu. Dia bebai lah. Dia bebai ni sampai ke tahap bercakap merapu lah. Dia kata kat bini dia, aku sakit lagu ni, nak bangkit berjalan tak boleh, tapak kaki je dunia nak bergerak tu. Hang duk pergi pasang lelaki lain kat dia luar. Oi. Jadi bini dia kena sabang semua. Dah lah hang sakit. Nak pergi pancung pun aku kena usung buat pergi. Segala urusan hang A sampai Z aku kena buat. Ni aku pergi kerja ni, pergi cari makan. Pasal apa? Pasal nak bagi makan hang yang sakit dengan anak-anak semua. Aku balik lambat pula pasal sekolah no, ada meeting, ada apa semua. Tak boleh nak faham ke? Dah tak faham tak? Pergi buat marah-marah pula, pergi tuduh pula dekat bini dia ni, yang ada balik lambat ni, hang pasang jantan lain ke apa? Pasal aku sakit ni. Ringkas cerita, dia radang kat bini dia ni, dia cerai bini dia talak 3. Astaghfirullahalazim. Ini kita bebai. Hang tu sakit, nak bergerak pun nak kena orang tolong. Bini boleh bersabang, boleh duk kelola hal ehwal sakit hang ni, patut mau sujud syukur hari-hari. Dah dia pergi maki, dia pergi sumpah seranah bini dia. Akhirnya bebai tu tak cukup lagi, dia cerai bini dia talak 3. Hak nak padan mukanya bukan bini dia, dia lah padan muka. Cerai talak 3. Habis keluarga dia, keluarga belah lelaki-lelaki ni, bila dah jadi macam tu, mai sumpah seranah dia pula lah. Lah siapa nak jaga hang? Hang ada bini boleh duk tolong atong hang, hal ehwal hang yang tu yang ni, hang bukan nak terima kasih dekat dia. Hang pergi kata macam-macam dekat dia, hang pergi tuduh dia, hang pergi cerai bong dia, lah siapa nak jaga hang? Gigit jari lah. Akhirnya mati. Nak cerita kata bebai ni tak bagus. Sabang tu yang bagus. Sama dengan berlaku kepada rajul yang Nabi SAW kata hidup satu zaman dulu. Dia sendiri tak kerja, tak ada duit, tak sediakan nafkah untuk keperluan keluarga dan sebagainya, pergi musafir mana tak, balik-balik main nak makan. Bini ni bagus, bini tak sumpah seranah dia. Bini kata sabang saat, nanti saat Allah nanti bagi rahmat, belah kesian dia dekat kita. Dia piduk kata dekat bini dia, waihak, celaka hang. 2 kali dia kata dekat bini dia, waihak, celaka hang, dia kata. Pasal apa? Hang ni celaka pasal hang tak bangkit, tak usahakan sesuatu untuk aku makan. Kata dia, fa inni qad balaghtu wajahid tu. Ni dia kata aku ni dah tak larat dah ni, nak mati dah ni, tak makan ni. La ilaha illallah. Faqalat, kata bini dia, na'am al-an yandajut tanur. Bini dia kata kat dia, tak apa abang, tak apa. Abang sabang saat. Dia kata dapur dah pelkat api dah. Tanur maksudnya dapur masak roti tu, Arab dia makan roti tu. Dapur tu dipanggil tanur. Dia kata sabang saat abang, dia kata dah pelekat api dah. Dapur duk menyala api dah, tunggu saat. Fala ta'jal, dia kata kat lelaki dia, tersaduk kalau abang, saat lagi okey.
Falamma an sakata anha sa'ah. Bila lelaki dia ni gamak terlena kot, sengap, tak bunyi merepek apa dah. Qalat hiya min 'indi nafsiha. Isteri ni berkata-kata dalam diri dia. Tengok, sengap dah Syekh ni, dia kata. Lagi duk hingang tu mana tak tidur lagi. Sengap tu tidur. Tengok, tidur dah. Berkata-kata isteri ni dalam hati dia. Dia kata, "Lau qumtu fa nazartu ila tanuri." Dia kata, nak bangkit pergi tengok dapur Ustaz. Aku nak bangkit, nak pergi tengok dapur Ustaz. Padahal bukan ada apa pun. Pelekat api saja ya. Apa pun tak ada. Tuan-tuan ingat cerita Saidina Umar Firaun rumah rakyat. Jumpa ibu yang anak duk teriak nak makan tak ada. Ibu ni ambil ketul batu, jerang dalam ayak. Jerang batu ni buah dalam ayak, jerang. Bila dia main mendidih, duk bunyi batu tu, duduk tu. Dia kata kat anak dia, saat lagi masak tu duk bunyi dah. Anak tu lena. Lena dengan harapan palsu. Ni pun lebih kurang. Tapi cuma beza dia apa? Bini ni dia kata apa? Lau qumtu fa nazartu ila tanuri. Dia kata aku nak bangkit Zat, nak pergi tengok dapur aku, apa jadi? Padahal tak ada apa. Faqamat, maka dia pun bangkit pi fa wajadat tanuraha mal'ana junubal ghanam. Pi tengok dapur dia penuh dengan rusuk-rusuk kambing yang dipanggang. Sudah jadi begitu. Dia tak ada apa pun. Di rumah tu apa pun tak ada. Tapi berbekalkan keyakinan yang tinggi kepada rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata kat lelaki dia Sabang, dia kata kita tunggu tengok kok belas kasihan Allah mai ke kita. Keyakinan dia begitu tinggi. Dia bangkit pi di dapur dia, pi tengok, dia kata dapur dia tu mal'an. Penuh. Junubal ghanam, dengan rusuk-rusuk kambing yang dipanggang. Warahyaiha tathanan. Tengok-tengok pula raha. Raha ni tu. Haduk kisah roti tu. Kan Nabi kata dalam hadis, inna rahal Islam dairah. Putaran ataupun kisang lah maksud dia. Islam itu dia satu putaran, dan putaran Islam itu sentiasa berputar. Raha. Bila dia tengok tang pengisap roti dia pula, tengok-tengok, faqamat ila raha, pi dekat pengisap roti dia, fanafadatha, dia duk kibah-kibah asap ada di situ, wa akhrajat ma fi tanuriha min junubil ghanam. Pi tengok penuh dengan rusuk kambing panggang, dengan roti, dengan apa semua duk ada. Dia pun kibah asap, ambil bawa keluar makanan ni. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, fawallazi nafsu Abil Qasim biyadih, demi Allah yang nyawa Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam kuasa Allah, an qauli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law akhadhat ma fi rahyaiha wa lam tanfudha la tahanatha ila yaumil qiyamah. Nabi kata apa? Kalaulah sekiranya dia ni, dia pergi ambil saja rusuk kambing yang dipanggang tu, pergi ambil saja roti ada tu bagi makan, tanpa pergi duk kibah-kibah asap nak tengok ada banyak mana, sudah tentulah benda tu berkekalan sampai hari kiamat. Bila duk kibah tu, dia duk tengok ada berapa benda habis. Tapi kalaulah dia pergi ambil aja apa ada tu, ambil terus duk kibah tengok ada berapa. Pergi ambil saja, Nabi SAW kata, sampai kiamat benda tu Tuhan bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hebatnya anugerah Allah kepada orang yang makamnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan ingat balik kuliah kita 2 bulan lepas, cerita tentang
Malik Al-Ashja'i, yang anak dia kena tawan musuh. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW, bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, aku risau sungguh tentang anak aku Auf yang ditawan musuh ni. Nabi kata, tak apa Malik, banyak sebut la haula wala quwwata illa billah. Hang sebut yang tu bagi banyak. Tidak ada daya upaya melainkan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Kita tak ada daya upaya. Kalau Allah tak bagi kekuatan, tak ada apa kita ni. Sebut yang tu, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni, melainkan kalau Allah bagi. Sebut yang tu bagi banyak. Malik Al-Ashja'i, bila Nabi kata lagu tu, dia pun balik duk sebut tu lah. Dijadikan wirid dia, la haula wala quwwata illa billah. Tak berhenti-henti. Anak dia yang ditawan musuh, tiba-tiba tali hak ikat terongkai. Tiba-tiba tali hak ikat dia terongkai. Bangkit-bangkit keluar, tengok kenderaan siap duk ada depan pintu. Boleh naik pula kenderaan tu, dalam perjalanan nak balik jumpa pula kambing. Sekumpulan kambing. Dia yung dengan kambing-kambing tu sekali bawa balik. Sampai dah rumah, mak pak dia kata, alhamdulillah hang selamat. Ni kambing ni main mana? Dia kata kambing hak depa punya. Mak pak dia kata, nanti sat dulu. Bak hak orang ni nanti sat dulu. Kita pergi tanya Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi bagi tahu, Nabi kata kambing itu milik hang punya. Nabi kata kambing yang hang ambil daripada kapiak harbi. Kapiak yang boleh perang, yang tawan orang Islam ni, harta mereka hak hang punya, Nabi kata. Dan mengikut satu riwayat, dia kata turun ayat yang kita baca 2 bulan lepas, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu 2 bulan lepas punya kuliah. Ini hak kita baca mukadimah pada malam ni, lebih kurang macam tu juga. Asyik-asyik tak ada apa di depan rumah dia. Tapi oleh kerana dia duk sebut, dia kata insya-Allah rahman Allah akan mai bini ni. Rahman Allah mai, begitu sekali makanan yang tiba-tiba ada di dapur rumah dia. Cuma Nabi kata apa? Kalau tak sebab ke dia pergi duk khibah asap di dapur tu, makanan itu ila yaumil qiyamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 200. Muka surat 200. Kita sampai di ayat 8. Di ayat 8 daripada surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Dan banyak daripada kampung yang derhaka penduduknya daripada suruh Tuhan dan segala rasulnya. Dan banyaklah daripada kampung-kampung yang derhaka ahlinya, yakni derhaka penduduknya daripada suruh Tuhannya dan segala rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida. Maka kami hisab. Kami hisab maksudnya apa? Kami turun balak ke atas mereka tu di akhirat akan sebagai hisab yang sangat keras. Mana-mana orang yang semasa hidup di atas dunia, dia derhaka Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibinasakan. Sama ada binasa itu berlaku atas dunia ataupun tak kena atas dunia, akhirat dia tak boleh lari ke mana. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran banyak cerita tentang benda ni. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 39-41. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fakullan akhazna bi zanbihi
Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam surah Al-Ankabut, Qarun, Fir'aun dan Haman. Tuhan sebut tiga ni serangkai. Pasal apa? Pasal mereka hidup sezaman. Zaman tu zaman Nabi apa? Zaman Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni duduk dalam kumpulan Nabi yang ulul azmi. Maksudnya Nabi-Nabi di antara kalangan Nabi-Nabi yang kuat kena ujian dengan Tuhan. Nabi Musa sahaja kena challenge dengan berapa ramai kepala masam. Qarun, kerana kaya dia, kunci khazanah dia saja diusung oleh 7 ekor unta. Bukan harta dia, kunci khazanah dia, kunci saja 7 ekor unta. Wa Fir'aun, ini tak payah cerita. Wa Haman, Perdana Menteri Fir'aun. Tiga-tiga ni cukup untuk bukan sahaja menyakitkan hati, bahkan menyakitkan kepala Nabi Allah Musa alaihi salam. Tiga-tiga ni Tuhan sebut wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Nabi Musa mai jumpa tiga-tiga depa ni dengan membawa al bayyinat. Nabi Musa bawa mai kitab apa? Taurat. Bawa mai kitab Taurat. Baca dekat depa. Tak pakai. Allah bekalkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam mukjizat yang berbagai-bagai. Tak mau terima. Walaupun kegemaran Fir'aun ialah apa? Bela magician. Dia bela ahli sihir. Fir'aun ini hobi dia apa? Dia syok dengan ilmu sihir. Maka mana-mana daripada kalangan rakyat dia yang pandai sihir boleh mai lapor diri dekat dia, dia bayar gaji bulan. Depa ni kerja apa? Kerja depa mengasah kepandaian depa di dalam ilmu sihir. Dia mau yang tu aja. Dia syok dengan ilmu sihir. Sesuai dengan hobi Fir'aun, suka kepada benda-benda sihir, Allah hantar mai Nabi Allah Musa alaihi salam, dibekalkan kepada Musa di antaranya ialah apa? Mukjizat tongkat dia. Yang kita baca dalam Quran cerita tentang benda ni. Bila Musa dipanggil mai ke depan Fir'aun, Fir'aun suruh dia challenge ahli-ahli sihir yang ada ramai ni. Fir'aun hangguk kepala ahli-ahli sihir ni, ambil tali-tali ni, baling semua jadi ulang. Ahli sihir dia yang makan gaji dengan dia, yang ada ramai-ramai ni, ambil apa tali pun baling aja jadi ulang. Baling aja jadi ulang. Allah Subhanahu wa taala kata dekat Musa, Musa, campak tongkat hang. Campak jadi ulang hak paling besar. Kalau lah anaconda lah. Zaman tu tak tahulah nama apa. Tapi jadi ulang hak paling besar, maka ulang ni telan semua ulang yang kecil-kecil daripada ahli sihir ni. Bila jadi macam tu, apa kata ahli sihir ni? Mereka tengok-tengok macam tu, mereka kata ini bukan sihir lagi. Ini cerita lain daripada sihir. Bahkan sebahagian daripada ahli sihir, Fir'aun kata apa? Kalau lagu tu hanglah sifu kami. Mereka kata Musa ni pun ahli sihir juga, tapi sifu mereka. Mana hang punya ilmu lebih daripada kami. Kami tak menuntut di Gunung Jerai, hang mungkin pergi sampai Gunung Everest. Mana kata hang sifu kami. Kacau tuan-tuan. Hati tidak terbuka untuk nak terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Allah Musa AS mai jumpa mereka bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang dia ni pesuruh Allah. Fastakbaru fil ardi. Mereka takabur di atas muka bumi. Fir'aun takabur, Qarun takabur, Haman takabur. Mereka takabur, tidak boleh terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS. Ni yang kata apa? Hati tertutup. Macam tu dengan orang lah ni pun, hati tertutup.
Tak mau dengar Quran, tak mau dengar hadis Nabi. Dia tak boleh dengar. Dia dengar, dia rimai, dia hangat, dia tak boleh duduk lama. Dia cemuih, dia hati tak terbuka. Daripada awal dah hati tak berasa nak pergi dengar. Tak berasa. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Orang duk main mengajar sebelah rumah dia. Orang duk main punya ramai duk dengar pengajian. Dia 20 tahun, dia tak nak main. Dia tak berasa nak main. Ini yang dikatakan apa? Hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Apa jadi kepada orang yang seumpama Qarun, seumpama Firaun, seumpama Haman ini? Tuhan kata fakullan akhazna bizanbi. Tiap-tiap satu daripada orang yang macam ni, fakullan, maka tiap-tiap satu daripada orang seumpama Qarun, seumpama Firaun, seumpama Haman ini, akhazna bizanbi. Kami akan pastikan, kami ambil tindakan di atas dosa mereka. Maknanya bukan Qarun saja, bukan Firaun saja, bukan Haman saja. Orang yang seumpama mereka ni. Kami akan make sure, kami akan pastikan, Tuhan kata, kami ambil tindakan di atas dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Kalau dilihat kepada yang lepas-lepas, Tuhan kata, ada di kalangan manusia yang derhaka Allah ini, kami datangkan kepada mereka azab dalam bentuk hasibah. Hujan ketui batu kerikil daripada langit. Turun mai hujan batu. Bukan hujan batu. Hujan daripada ketui batu. Itu Saudi kena hujan batu. Bukan ketui batu, hujan, ais ketui. Turun, oh tuan-tuan. Rosak rumah, rosak kereta, rosak binatang ternakan mati. Itu bukan batu, itu ais. Tapi bila dia turun dalam bentuk ketui, cermin kereta pecah, cermin tingkap rumah pecah, binatang mati. Keluar gambar dalam internet, semua orang boleh tengok. Tapi umat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala bukan hujan batu, dihujani mereka dengan ketui batu. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Tuhan kata ada di kalangan yang derhaka Allah, yang takabur dengan Allah ini, Allah binasakan mereka dengan sayhah, dengan bunyi jerkah. Sayhah ini bunyi jerkah yang membinasakan. Siapa kena? Yang kena sayhah ni siapa kena? Umat Nabi Lut. Kena jerkah dulu. Lepas tu barulah Jibril terap mereka. Jadi laut mati ada hari ni. Sebelum kena terap tu, kena jerkah dulu. Kena sayhah dulu. Kena tu saja pun, tuan-tuan baca dalam surah Jasimin. Surah Al-Jasimin cerita, Jasimin ni maksudnya melutut, duduk melutut. Nak berdiri tak boleh, dia lembut lutut, dia berdiri atas lutut. Bila Allah buat main macam ni punya azab, manusia ni jadi jasimin. Jadi melutut di atas lutut masing-masing. Maknanya apa? Tak boleh lawan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan manusia yang takabur, yang lawan Tuhan ini, Tuhan binasakan depa ni dengan telan bumi. Bumi telan mereka. Siapa yang kena telan bumi? Qarun. Qarun ditelan bumi dengan harta-hartanya sekali. Ambil sebenar cerita itulah hari ini. Kita pergi duduk menyangkui di kebun kita. Cangkui-cangkui bunyi kong-kong-kong. Tengok. Kok buka-buka satu peti. Kita kata harta Qarun. Dia ni dapat nama buta je. Padahal dia ni di Mesir mana tahu no. Mana hal dengan parit buntang ni? Tapi ambil sempena Qarun ditelan bumi dengan harta-harta benda dia sekali. Parit buntang jumpa harta pun kata harta dia juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di kalangan musuh Allah yang takabur sombong ini, kami tenggelamkan mereka di dalam air. Siapa yang kena ni? Firaun. Firaun dengan bala tentera dia. Sampai hari ni saya baca tafsir di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh, cerita pasal ayat ni lah ni. Cerita
Satu arkeologis. Orang putih. Nama dia Ron Yat. Ron Yat. Bukan Ron 97 yang tu naik Darupang lagi. Kalau Ron 97 itu cerita Darupang naik. Ini Ron Yat. RONWYATT. Tuan balik saya lagi, masuklah internet, tanya Tuan Haji Google kita, Ron Yat, siapa dia ni? Kalau silap type Ron 97, dia naik Darupang. Type Ron Yat, Ron RONWYATT. Dia ni arkeologis. Satu ahli dalam bidang arkeologi. Dia buat kajian batu. Tak ada pasal-pasal pergi buat kajian, pergi dive, pergi terjun masuk dalam Laut Merah, pergi kaji ni, tempat yang kata Firaun tenggelam ni. Orang putih, tuan-tuan. Mereka ni, mereka baca cerita dalam Quran, mereka pergi buat kajian, bukan nak beriman. Mereka pergi buat kajian untuk nak membuktikan kata Quran tak betul. Tapi malangnya, bila buat kajian betul. Dia pergi jumpa di dasar Laut Merah tu, dia bukan sahaja pergi nak cari benda tu. Dia pergi kaji kedalaman Laut Merah. Daripada tebing sana nak main tebing sini berapa jauh. Dia buat kajian pula jarak yang macam tu. Kalau tentera turun main tak putih-putih. Boleh isi berapa ramai tentera dan sebagainya. Ni Ron Yat pergi buat kajian macam tu. So dia menganggarkan pengikut Nabi Allah Musa AS yang jemerang laut pindah tu. Ikut daripada seberang sana mai seberang balik sini ni, dia menganggarkan pengikut Nabi Musa yang ikut jemerang itu berjumlah 600,000 orang. Kajian dia bukan buat kajian suka-suka hati nak sebut figure ataupun angka tu. Dia buat kajian berdasarkan kepada kajian yang mendalam. Jarak daripada tebing sana, tebing sini berapa jauh. Jauh tu kalau berdiri seorang-seorang berapa orang boleh occupy kawasan itu. So dia come out dengan figure. Dia kata pengikut Nabi Musa dipercayai berjumlah 600,000 orang. Kemudian hasil kajian dia jumpa tayar kereta perang. Saya bagi internet lah, tengoklah internet. Tu bila cerita banyak-banyak bagi dulu tengah-tengah mulut pun karut juga. Balik buat kerja rumah sikit. Dia buat keluar gambar sekali tu. Gambar roda tu. Roda kereta yang dipercayai. Itu kereta Firaun naik. Pasal apa? Pasal tayar dia plated dengan mat. Dan usia tayar tu. Dia arkeologis. Arkeologis ni kerja buat kajian nak tahu batu ni berapa usia dia. Berapa umur. Ini kerja Ron Yat. Dia arkeologis. Dan jangkaan hayat tayar yang dia jumpa tu menepati dengan tempoh masa kejadian Nabi Allah Musa AS kena ligan dengan Firaun laknatullah alaih. Tuan-tuan, orang putih dia kaji. Kita tu saya kata kaji. Ayat tu pun tak baca pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata wa minhum man aghraqna. Di kalangan orang yang takabur, tak mahu nak ikut ajaran Allah dan Rasul ini, ada yang kami hukum mereka dengan tenggelamkan mereka di dasar laut. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Tuhan kata dalam surah Al-Ankabut, jangan hampa kata Tuhan buat zalim mereka. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Akan tetapi, mereka zalim diri mereka sendiri. Kita tuan-tuan, kita tahu kata tak semayang tu salah. Dosa tak semayang ni, azab dia macam ni, macam ni. Kita tahu, saja tak mau semayang. Siapa buat zalim kita? Kita zalim diri kita. Kita tahu dah kalau aku buat macam ni, dosa dia macam ni. Tak pergi buat juga. Kita zalim diri kita. Kita tahu dah kata speed trap ni, kalau kena RM300, tak pergi duk tekan juga. Bayang lah. Kita menzalimi diri kita sendiri. Pergi duk marah polis duk tembak kita. Pasal apa? Tak pernah hangguk pula bab tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu ceritanya. Itu cerita yang berlaku dalam ayat lain. Kita tengok dalam surah Al-Haqqah. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum 'Ad dengan kaum Samud. Apa masalah depa ni? Depa ni mendustakan hari kiamat. Depa tak percaya kiamat. Kaum 'Ad dengan kaum Samud. Depa tak percaya kepada hari kiamat.
Fa amma samud fa uhliku bit-taghiyah. Kerana tak percaya kepada hari kiamat, bermakna tak percaya Allah, bermakna tak percaya Nabi yang dihantar kepada mereka. Kerana itu, fa'amma Samud, maka adapun kaum Samud ini, fa'uhliku bit-taghiyah. Dibinasakan kaum Samud ini dengan taghiyah. Taghiyah ini maksudnya apa? Petir yang melampau. Kena petir yang melampau. Tagha ni maksudnya melampau. Taghut maksudnya orang yang melampau. Bila disebut dalam Quran, mereka ni dibinasakan fa'uhliku bit-taghiyah. Mereka dibinasakan dengan satu yang melampau. Dalam tafsir bagi tahu. Dia kata apa dia tu yang kata sesuatu yang melampau itu? Petir yang melampau. Wa amma 'adun, maka adapun kaum 'ad pula fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Manakala kaum 'ad pula dibinasakan mereka ni dengan angin yang melampau sejuk dan melampau kencang. Angin tu melampau sejuk, extremely sejuk, dan juga melampau kencang, cukup dekat, dia puput orang terbang. Demikian yang menimpa kaum 'ad dan kaum Samud. Ini ayat yang kita duk baca lah ni nak cerita macam tu. Allah kata wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Dan banyak daripada kampung-kampung derhaka penduduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahasabnaha hisaban syadida, maka kami hisab mereka di akhirat dengan hisab yang amat sangat. Dunia kena, akhirat pun kena. Firman Allah, wa'adzabnaha azaban nukra, dan kami azab mereka itu akan sebagai azab yang sangat jahat, iaitu neraka. Neraka ni dahsyat, tuan-tuan. Panggillah satu penceramah pandai berceramah macam mana pun, dia tidak akan mampu memberi gambaran neraka yang sebenar. Tak mampu. Panggillah satu ahli pidato, satu orang yang ilmu agama tinggi melangit, mai untuk nak cerita pasal neraka. Dia tidak akan mampu untuk nak mencerita hakikat neraka hak sebenar. Dia ada benda, tuan-tuan, yang perkataan tak boleh cerita. Kalau cerita pun tak sampai, melainkan kena tengok. Duk cerita ni, tak mana pandai cerita pun tak nampak. Tengok tu baru tahu. Oh, ni rupanya yang kata neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fadzaqat wabala amriha. Maka rasa ia, yakni ahli penduduk kampung itu, yakni penduduk kampung yang derhaka Allah itu, akan seksa akibat daripada kerja derhaka dia. Hari itu dia terima padah dia. Habuan atas dunia ni tak percaya, habuan atas dunia ni tak mau ikut Quran, habuan atas dunia ni menentang Islam, hari akhirat esok terima padah. Quran kata lagu tu aja. Wa kana aqibatu amriha khusra. Dan adalah kesudahan kerja depa tidak lain melainkan rugi dan binasa. Menyesal. Kan dalam hadis cerita tentang ahli kubur. Dia bercakap, kata nadamatuna min a'marina. Oh, kami menyesallah umur yang Tuhan bagi ke kami. Ni ahli kubur ni. Nadamatuna min a'marina. Kami menyesallah dengan umur Tuhan bagi ke kami. Tuhan bagi kami atas dunia hidup sampai umur 60. Awaklah pahala hak kami bawa balik banyak ni aja. Masa hidup atas dunia dulu, Tuhan pernah bagi kita kerja gaji sampai 5-6 ribu sebulan. Awaklah sedekah aku banyak ni aja. Awaklah atas dunia dulu sampai umur 59. Allah bagi sihat. Sakit 6 bulan aja mati. Mati umur 60. Sampai umur 59.5 tu Allah bagi sihat. Awaklah aku tak bangkit buat tahajud, buat apa tengah-tengah malam. Nadamatuna
min a'marina. Kami menyesallah umur Tuhan bagi. Kami tak manfaatkan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, a'addallahu lahum azaban syadida. Dan telah kami sedia bagi mereka itu akan azab yang sangat sakit di akhirat, iaitu neraka. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka takutlah olehmu akan Allah, wahai segala orang yang empunya akal. Jangan bantah, suruh dan tegah Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ni tuan-tuan, dia main hayat dia ni, lagu pujuk kita, lagu habang kat kita elok-elok. Allah Subhanahu wa ta'ala guna ayat fattaqullah. Takutlah kepada Allah. Takut ni maksudnya apa? Hak haram kita tak mau buat. Takut ni maksudnya apa? Hak Tuhan suruh ni sedaya upaya kita nak buat. Pasal apa? Pasal kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ulil albab. Tuhan kata, wahai orang yang ada akal boleh fikir. Kalau kita ni ada akal, boleh fikir baik buruk satu-satu benda, tentu kita dengar perintah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, allazina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Wahai segala mereka yang beriman, sungguh telah turun Allah kepada kamu ini Quran. Tuhan abang elok-elok dia kata ni, kuna abang ke apa? Qad anzalallahu ilaikum zikra. Quran ni Tuhan buat turun betul. Bukan cerita bohong, bukan cerita lawak, bukan nak kena apa. Nak abang betul-betul kata Quran ini Allah yang buat turun. Cuma kita tak tahu ni kesahihan cerita kata Pope Benedict masuk Islam. Ni tak tahu. Cerita lah internet ni macam nak rak, cerita macam sungguh-sungguh. Betul tak tahu. Wallahualam. Yang pasti dia letak jawatan daripada jadi Pope yang tu betul. Untuk tempoh masa 600 tahun. Untuk tempoh masa 600 tahun, inilah berlaku satu Pope. Pope ni ketua segala padri dalam dunia. 600 tahun dulu ada satu kes. Orang yang dilantik jadi Pope belum mati tak jawatan. Lepas tu 600 tahun tak berlaku benda ni. Hak ada semua pegang jawatan sampai mati. Ni baru jadi pula Pope Benedict. Tuan tanya Tuan Haji Google, dia boleh cerita. Pope Benedict minta nak letak jawatan. Tak mau dah jadi Pope. Pihak Vatican City terkejut, tak puas hati. Awak orang tuan ni pasal apa nak letak jawatan? Dia pun kalau boleh tak mau bagi. Kemudian ada pihak perindang cerita ni kata apa? Dia masuk Islam. Hak tu tak tahu betul tak betul. Tidak boleh dikesan kesahihan cerita itu. Tapi dalam Facebook ni tak sakit orang lah. Facebook ni kadang-kadang perkara ada 5 cerita sampai 50. Ada juga. Ada kaki yang nak buat ramai ni ada ramai. Ya. Tapi kalau betul, kita kata lagu tu. Kalau betul, maknanya dia menemui kebenaran. Dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, dan Rasul itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca ia atas kamu, yakni atas orang yang beriman itu, segala ayat Quran. Quran ini memang Allah betul-betul yang bawa turun. Dan kerja Nabi, dia bacakan saja Quran itu, bukan dia reka ayat Quran ni. Quran ini Allah yang bagi mai dekat Nabi. Nabi baca saja kepada sahabat-sahabat yang ada. Hal keadaan menyatakan dan menerangkan segala taat Allah dan maksiatnya. Bukan Nabi reka Quran itu. Quran itu bukan dicipta oleh Nabi. Allah yang buat turun. Kerja Nabi baca dan terang maksud dia. Itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihat minaz zulumati ilan nur. Supaya mengeluar Quran dan Nabi akan segala mereka yang beriman dan beramal mereka itu akan amal yang saleh daripada zulumah kufur, munafik, fasik, jahil kepada nur iman dan yakin dan juga ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun Quran, Nabi baca Quran tu kepada orang ramai. Tujuan dia apa dia? Bila orang dengar Quran, dia ambil faham Quran tu, dia keluar daripada gelap kekufuran kepada cahaya keimanan. Berapa ramai tuan-tuan manusia yang kerana buat study tentang Quran masuk Islam.
Berapa ramai? Dia buat study tentang Quran ni. Ada yang study tentang cerita dalam Quran. Ada yang buat study tentang patah perkataan yang ada dalam Quran. Ada yang buat study tentang sejarah silam yang disebut dalam Quran dan juga apa yang ditemui pada zaman ini. Maka mereka masuk Islam. Macam-macam kajian orang buat tentang Quran ini. Akhirnya yang mereka jumpa apa dia? Keagungan Quran. Sah Quran ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 juzuk Quran tu tuan-tuan, bukan sahaja dari segi grammar, nahu dia tepat. Bukan sahaja nahu dan grammar dia tepat. Rima ayat tu. Oh. Kalau orang ahli bahasa Arab ni, bila dia baca tu, dia baca rima ayat tu, dia tahu nilai sedapnya bahasa Quran itu. Kajian dibuat oleh orang berdasarkan bidang masing-masing. Orang yang ahli dalam sains, dia kaji Quran itu dari sudut sains. Masya Allah. Masuk Islam kalau dia belum Islam. Buat kajian tentang janin dalam perut aja. Masuk Islam. Di ketika manusia paling pandai pun tak tahu tentang proses kejadian manusia, tiba-tiba Quran dah bagi tahu. Bila mai orang-orang yang mengambil bidang perubatan ataupun dia orang biologi dan sebagainya, dia pergi buat kajian. Exactly macam yang sains kata, itulah yang disebut dalam Quran lama dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan beriman ia akan amalan yang saleh-saleh itu, nescaya memasuk Allah akan dia ke dalam syurga yang mengalir di dalam syurga itu daripada bawahnya segala sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lama. Ini cerita. Allah bila dia sebut kata kalau hampa taat, aku buah dalam syurga. Allah dia akan sambung sekali. Syurga tu apa dia? Tajri min tahtihal anhar. Apa rahsia di sebalik Allah dia ulang sebut benda tu tak tahu. Apa ni yang menarik sangat ni? Yang kata syurga di bawahnya mengalir sungai tu. Apa menarik dia? Yang pastinya menarik. Yang pastinya benda tu tentu menarik. Tapi apa menarik dia tu? Sampai Allah ni sebut berulang-ulang kali. Sebut aja syurga, terus sambung dengan tajri min tahtihal anhar. Esok tuan-tuan, kita masuk syurga, kita tengok, oh kita tahu. Oh, inilah benda yang Allah duk sebut berulang-ulang kali. Tak boleh digambar oleh mata manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh telah mengelok Allah baginya rezeki di akhirat, yakni di dalam syurga. Rezeki yang tidak putih-putih. Masuk syurga ni, Allah bagi rezeki, dan rezeki yang ada dalam syurga ni, tak tahu nak abang, punya elok, punya cantik, punya hebat, punya lazat, punya apa. Ni hak ada dalam syurga ni yang terbaik. Dan mai pula benda tu tidak putus-putus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Ini dalil yang orang guna kata bumi pun 7 lapis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang telah menjadi 7 lapis langit, dan daripada bumi 7 lapis seumpama langit juga. Ada satu pihak ahli tafsir kata langit 7 lapis, bumi 1 saja. Tapi ada pihak kata langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Pasal apa? Pasal ini ayatnya. Tuhan sebut Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah Tuhan yang mencipta 7 lapis langit. Langit Tuhan sebut 7 lapis. Wa minal ardi mithlahunna, dan bumi seumpama langit. Maksudnya kalau langit 7, bumi 7. Maka golongan yang kata bumi juga 7 lapis, dia berdalilkan kepada ayat ini. Tuan-tuan, kita tengok apa yang Tuhan buat atas dunia ni cukup hebat. Dia lempang turun satu meteor. Jatuh di mana bawah ni?
di Russia. Satu dunia gempak pakai dia tunjuk gambar tu. Dia terjun main tu. Cakah benderang bandang yang nak jadi tempat jatuh dia tu. Allah masih sayang penduduk bumi ni. Dia tak bagi jatuh di supermarket. Dia sayang lagi dekat hamba-hamba dia ni. Dia sayang lagi walaupun banyak yang derhaka, walaupun banyak yang sombong dengan dia, dia sayang lagi. Dia divert meteor tu, dia divert taik bintang tu bagi pergi jatuh di kawasan Tasik. Dia boleh bagi jatuh di tengah supermarket, dia boleh jatuh di tengah universiti, dia boleh jatuh di tempat orang duk ada ramai. Allah divert benda tu, dia jatuh sekadar nak bagi amaran kepada manusia. Dia lepas mai pula apa asteroid apa ni. Ni baru ni kemarin dulu. Jatuh sebiji lagi pula. Hari tu jatuh dah sebiji. Jarak asteroid ni dengan permukaan bumi yang paling dekat ialah Indonesia. Dia lintas, dia turun sekeping batu besi yang dijangka sebesar padang bola. Terbang dia tu. Dia lintas ke tepi bumi aja, melalui kawasan permukaan bumi yang paling hampir Indonesia. Tuhan divert tu tak mai ke bumi. Kalau dia lepas mai besar badan bola tu, kira surau Taman Kerian ni habis. Mai kutip tinggal cepek mata. Ya Ustaz Samsuri pada tinggal cahaya mata. Ya, dia pun tak ada lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 2 hari lepas, luruh sekepin lagi. Maksud dia apa tuan-tuan? Amaran demi amaran Tuhan duk bagi. Nah abang kata kehancuran alam sudah dekat. Kehancuran alam maksud dia apa? Kiamat dekat. Dia duk main merapu dah lah ni. Dia duk main merapu. Tu cerita angkasa. Ni bumi. Tuan-tuan masuk lagi, tanya Haji Google lagi sekali. Tulis di dalam search engine tu, tulis Jurang Mariana. Jurang Mariana. Ni cerita di bumi pula, di laut ni. Jurang Mariana. Satu jurang di dasar laut yang paling dalam dunia. Ini nak cerita kebesaran Allah. Nak cerita kuasa Allah. Di mana letak ni yang kata Jurang Mariana ni, di mana letak dia? Di sebelah timur Mindanao, Sulu pula. Tapi saya tak mau cerita dah pasal Sulu ni 2 tempat dah saya cerita. Kan? Di mana letak yang kata Jurang Mariana ni, di mana? Di timur Mindanao. Okey. Dia terletak di antara perairan, dia terletak di Laut Pasifik yang menjadi border dengan kawasan Laut Sulu Filipin ni. Di situ letak dia. Kedalaman dia yang kata Jurang Mariana ni, dalam dia daripada permukaan laut turun pergi ke dalam tu lebih dalam daripada ketinggian Gunung Everest. Puncak Everest tu puncak tertinggi dunia. Tinggi dia berapa? Everest ni. Kalau pengetahuan amfil apa ni? Kau. Everest ni tinggi dia berapa? 8.8 km. Tinggi Everest. Daripada permukaan laut naik pergi sampai puncak Everest 8.8 km. Tapi dalamnya yang kata Jurang Mariana ni berapa? 11 km. Tuan-tuan boleh bayang tak kuasa Allah menjadikan Jurang Mariana ini? Dan tuan-tuan boleh bayang tak apa misteri yang ada di jurang itu? Di kedalaman laut 11 km di bawah tu, apa benda yang ada di situ? Apa spesies binatang yang boleh hidup di situ? Kalau kita turun pi pun pecah gegenang telinga ni. Pressure dalam tu. 11 kilometer tu dia ada dalam daripada permukaan laut. Allah buat. Tak jauh dengan Malaysia. Di timur Mindanao. So bila kita baca ayat cerita Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Kita kena tahu benda ni. Kuasa Allah mencipta benda ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, yatanazzalul amru bainahunna, dan turun oleh wahyu Jibril antara mereka itu, yakni antara 7 lapis langit itu. Wahyu duk turun mai. Daripada 7 lapis langit wahyu turun mai dibacakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah sampai ke bumi yang ketujuh. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan atas tiap-tiap sesuatu, maha berkuasa. Kalau Allah boleh buat gunung Everest, kalau Allah boleh buat jurang Mariana, apa hal dengan kita kecil-kecil ini? Tak ada apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berasa kata kita besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang meliputi dengan tiap-tiap suatu akan ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, lemahnya kita ni, lemahnya ilmu kita ni, sampai rambut kita ada opalai kita tak tahu. Ni rambut duduk atas kepala kita ni. Bukan ada siapa kacau. Kepala kita sendiri. Kita tak tahu berapa rambut ada. Allah Subhanahu wa taala berapa rambut yang ada di atas kepala seluruh manusia. Tuhan tahu jumlah yang tepat. Allah tahu rambut Ustaz Samsuri balik lagi sikit rambut nak luruh palai. Dia tahu dah. Allah tahu benda ni secara tepat. Bukan agak-agak. Secara tepat. Lemahnya kita ni kalau orang tanya, semalam hak mai pengajian di Taman Krian berapa ramai? Kita tak boleh nak agak. Boleh teka-teka aja. Semalam kalau dalam saja ada berapa saf, satu saf kita ada berapa orang, kalau lebih kurang lagu tu je. Allah Subhanahu wa taala dia tahu tepat ni bilangan hak mai bala ni dengan hak nak mai tak jadi pun dia tahu. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala hak nak main. Dia niat nak main tapi tak jadi. Allah tahu. Pahala dapat tak? Dapat. Tuhan bagi. Bukan kita hak main ni. Kita hak main ni telah dah. Ni hak nak main ni memang niat daripada kemarin ni. Duk ingat dah hari ni nak main, tiba-tiba ada arai tadi tak boleh main. Pahala dapat dah. Niat nak main tu, pahala Tuhan bagi dah. Tuan-tuan boleh bayang dah, Allah tak perlu pakai accountant untuk nak urus bagi pahala kat siapa, nak tolak pahala siapa, tak gaduh, memadai dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Oh tuan-tuan, kalau kita kenal Tuhan macam tu tak berani tuan-tuan. Nak bantah Tuhan ni tak beranilah. Ya Allahu akbar. Kita tahu diri kita siapa, kita tahu Allah tu siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk baru surah At-Tahrim Madaniyah. Nak baca ke tak mau? Kau tangguh tajuk baru kuliah lain dah. Baru ke 9. Surah At-Tahrim Madaniyah. Surah ni dia nak cerita apa tuan-tuan? Bahagian pertama ayat 1 sampai ayat 5 dia cerita pasal krisis rumah tangga. Ayat 1 sampai 5 nak cerita pasal krisis rumah tangga berlaku pada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kerana apa Tuhan kata? Kerana apa engkau wahai Muhammad engkau haramkan barang yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi engkau? Kerana engkau nak menuntut keredaan isteri engkau. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala dia tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal apa? Pasal Nabi pernah sekali dalam hidup dia kerana nak mengambil hati isteri. Kerana nak ambil hati isteri dia, Nabi mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita yang berlaku dalam rumah tangga Nabi ni? Wallahu ghafurur rahim. Allah Taala Tuhan yang Maha mengampun lagi Maha Rahim, yakni ampun akan segala kesalahan engkau kerana mengharamkan itu. Dalam sebuah hadis, kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari, dia ada dua cerita dalam ni.
Cerita yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahsh wa yamkusu 'indaha. Fawataitu ana wa Hafsah ala ayyatuna dakhala 'alayha faltaqul lahu akalta maghafir inni ajidu minka riha maghafir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahsh falan a'uda lahu wa qad halaftu la tukhbiri bidzalika ahada. Itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata satu hari Nabi SAW pergi tidur di rumah isteri dia yang bernama Zainab binti Jahshin. Tuan-tuan, Nabi ada berapa orang isteri? 11. Dikira sampai kepada Khadijah, isteri Nabi 11. Khadijah nombor 1. Selagi Khadijah ada, selagi Khadijah tidak mati, Nabi tidak menikah dengan siapa-siapa pun. Itulah Khadijah satu-satunya isteri dia. Sampai Khadijah mati, Khadijah wafat, Nabi hijrah mai ke Madinah. Barulah Nabi menikah dengan Saudah. Isteri kedua Nabi nama dia Saudah binti Zam'ah. Dia ni yang kata Saudah binti Zam'ah ni janda miskin. Satu janda miskin, suami mati kembali daripada hijrah ke Habsyah. Kan sahabat-sahabat disuruh oleh Nabi hijrah ke Habsyah, pergi sana, balik mai, mati laki dia. Dia miskin, hidup susah. Sekira-kira kalau dia balik kepada pangkuan keluarga asal dia, mereka tak masuk Islam. Mereka akan paksa dia keluar daripada Islam. Nabi ambil dia, Nabi jadikan isteri Nabi. Okay? Nabi jadikan isteri Nabi. Jadi Saudah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Lepas itu Aisyah, isteri yang ketiga. Lepas itu Hafsah binti Umar Al-Khattab. Kan bila Hafsah menjadi janda, Umar tanya Sayyidina Osman. Dia kata, Osman, maukah hang ambil anak aku buat bini? Osman kata, tak mau. Pergi tanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar buat sengah, jawab mau pun tak, jawab tak mau pun tak. Umar sampai naik angin. Dia kata, mau abang mau lah, tak mau abang tak mau, jangan bagi susah aku. Dalam pada tu, Nabi kata, Nabi nak ambil Hafsah buat isteri. Umar punya seronok. Anak dia yang janda ni tiba-tiba Nabi nak ambil buat isteri, punya seronok dia. Dia pergi abang kat Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, hang ni banyak akal. Aku offer dekat hang. Hang mau pun tak kata, tak mau pun tak. Hang menyusah aku. Nabi ambil. Alhamdulillah. Baru Abu Bakar cakap. Abu Bakar kata apa? Dia kata, sebenarnya aku dah terdengar di telinga aku. Nabi ada sebut tentang Hafsah. Tak mungkin aku nak pergi ambil dia. Sedangkan Nabi pernah sebut tentang dia. Itu dia yang kata sahabat Nabi ni, ke mana pun Nabi dulu. Nabi menikah dengan Hafsah binti Umar Al-Khattab. Kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin. Ni hadis yang kita baca ni. Siapa dia Zainab binti Jahshin ni? Bekas isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi. Bila bercerai dengan Zaid bin Harithah, bila Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin, musuh buat cerita. Mereka kata, apa punya Nabi? Mereka kata, menantu sendiri pun dia ambil buat bini. Pasal apa? Pasal Zaid bin Harithah ni, orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah ni dipanggil Zaid bin Muhammad sebelum turun ayat melarang bin kepada pak angkat ni. Jadi, bila Zaid ceraikan Zainab binti Jahshin, orang duk anggap Zainab tu menantu Nabi. Bila Nabi menikah dengan Zainab, inilah bola tanggung untuk musuh nak smash. Dia jumping smash.
Dia bukan smash saja, dia jumping smash. Dia sambil lompat, dia smash. Dia kata, ni dia Nabi yang hampa duduk sanjung tinggi ni. Macam ni. Hari ni hampa nampak dia punya true color dia. Hari ni hampa kenal dia siapa. Menantu sendiri pun dia sebat juga. Menantu sendiri pun dia boleh makan. Macam ni punya orang. Hampa nak buat bagi jadi Nabi. Sedap dia bantai. Sedangkan anak angkat bukan anak. Baik. Zainab binti Jahsyin ni pula di kalangan sebelah orang isteri Nabi. Dia hak paling segak. Dia hak paling segak. Kalau tuan-tuan baca cerita, Zainab binti Jahsyin ni terkenal satu orang yang sangat segak. Jadi, adat dunia. Bila segak, bila pandai, bila kaya, bila ada pengaruh, dengki ni ramai. Standard. Dunia ni memang macam tu. Dunia ni dia tak boleh buat apa dah. Orang pandai ada kutu dengki. Orang segak ada kutu dengki. Jangan ada kelebihan. Zu fadlin. Dalam hadis disebut zu fadlin. Orang yang memiliki kelebihan adalah orang yang mendengki dia. Baik. Dalam hadis ni cerita apa? Dalam hadis ni. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahsyin. Aisyah cerita, dia kata satu hari Nabi kena gilir di rumah Zainab binti Jahsyin. Nabi minum asal. Asal ni apa dia? Honey, madu. Nabi pergi di rumah Zainab binti Jahsyin, Nabi minum madu. Wa yamkusu 'indaha. Dah lepas minum, Nabi rehat-rehat saat di rumah dia. Fawataitu ana wa Hafsah ala ayyatuna dakhala 'alayha faltaqul lahu akalta maghafir. Aisyah ni atas sifat dia sebagai manusia biasa. Ada sikit rasa. Bila Nabi pergi duduk di rumah Zainab lama sikit, Zainab ni pula hak segak sekali di kalangan isteri Nabi. Ada sikit rasa. Bukan keburukan dia, tetapi itu sifat manusia. Ada sikit. Fawataitu ana wa Hafsah. Dia kata maka aku pergi rumah Hafsah, isteri Nabi hak seorang lagi, anak Sayyidina Umar, pergi pakat dua orang ni. Pakat apa dia? Dia kata sah lagi, kalau Nabi SAW main rumah, tak kira rumah siapa, rumah hang ke, rumah aku ke, Aisyah kata, bila Nabi masuk, faltaqul lahu, kata dekat Nabi, akalta maghafir. Kata dekat Nabi, busuk ni, pi minum maghafir ke? Maghafir ni sejenis tumbuh-tumbuhan di Madinah. Pokok bergetah. Boleh dia buat minum air dia. Sedap. Tapi bau. Ini maghafir. Minuman tu sedap. Manis apa semua. Tapi bau. Kalau minum dia lekat bau. Macam orang makan bawang lah. Kan dia lekat bau. Macam orang makan petai. Petai. Allahu Akbar. Kan? Pergi kena dengan masak tomeh udang pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Duk cadang malam pang makan banyak boleh pergi 2 pinggan. Tapi bau lah. Bau. Maghafir jenis tu. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Madinah. Pokok dia bergetah. Dia menghasilkan cecair yang boleh minum. Minum dia sedap tapi bau. Mereka tahu kata Nabi tak minum maghafir. Nabi minum asal. Nabi minum madu. Tapi saja mereka kata. Pakat Aisyah dengan Hafsah ni. Kalau Nabi lepas balik daripada rumah Zainab binti Jahsyin. Mai rumah kita. Tak kira rumah aku ke rumah hang. Bila Nabi masuk kata lagu tu. Minum maghafir ke? Ni awak bau busuk ni. Nak abang kata apa? Terus duduk pergi rumah Zainab tu busuk. Bukan. Kita jangan salah faham. Jangan pergi duk kata apa bini Nabi itu. No. Benda ni pengajaran untuk kita. Dan Aisyah atas kapasiti dia sebagai manusia. Dia ada benda tu. Yang maksum ni siapa dia? Nabi aja. Nabi aja. Hak lain tu adalah sikit sebanyak. Tak serupa kita. Kita teruk. Mereka ni sikit. Sikit-sikit ni ada. Maka dia pakat dengan Hafsah. Saat lagi nanti baca dalam hadis ni. Dalam ayat yang kita nak baca surah At-Tahrim. Kita nanti tengok komplot ini. Baik. Bila Nabi mai aja terus kata, akalta maghafir. Dia kata dekat Nabi, pergi makan maghafir ke? Ni awak bau busuk ni.
Nabi kata apa? Kata depa, inni ajidu minka riha maghafir. Depa kata ni bau busuk macam pi makan maghafir. Depa kata dekat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, dah. Walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahshin. Nabi cakap betul. Nabi kata, dah. Tak makan pun maghafir. Saya daripada rumah Zainab. Dia kata, di rumah Zainab tadi saya minum madu. Asal. Madu. Dah bukan maghafir. Nabi kata. Tak apalah. Nabi kata dalam hadis ni, falan a'udalahu. Yang ni nak jadi punca ayat ni. Nabi kata, falan a'udalahu. Bahasa Arab, bila dia kata lan, maksud sampai bila-bila. Falan a'udalahu. Nabi kata, okeylah, kalau dah hampa tak suka, aku tidak akan mengulangi minum madu lagi. Walhal madu ni haram ke? Dah. Madu ni bagus. Bahkan Quran ada pula surah An-Nahl. Surah Lebah. Cerita tentang khasiat madu. Tapi Nabi ni nak jaga hati isteri. Bila mai di rumah mereka, mereka kata, apa ni bau busuk ni, minum maghafir ke? Makan maghafir. Nabi kata, dah, aku tak makan maghafir. Aku cuma minum asal, minum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Bila kata lagu tu, Nabi kata, tak apalah, dah kalau hampa tak suka, Nabi kata, falan a'udalahu. Aku akan pastikan, aku tak akan minum dah madu ni. Nampak? Nabi sudah bersumpah untuk tidak mau minum benda yang baik. Benda ni tidak diharamkan Allah. Tiba-tiba kerana nak buat favor kepada isteri. Kerana nak ambil hati isteri. Nabi kata, okeylah, kalau hampa tak suka, next time aku tak akan minum madu lagi. Baik. Wa qad halaftu. Nabi kata, aku bersumpah, aku tidak akan minum madu. Nabi kata lagu tu, la tukhbiri bidzalika ahada. Tetapi Nabi kata, jangan pergi duk ruyuh habang kat orang. Kata, aku bersumpah tak mau minum madu. Sebab madu ni bukan diharamkan. Sebab madu ni bahkan benda baik. Disebut dalam Quran. Jadi hampa jangan pergi duk abang kat orang kata Nabi dah berjanji, bersumpah tidak akan minum madu. Takut orang salah faham. Orang duk ingat madu ni tak boleh minum. Nabi pesan dekat Aisyah, dekat Hafsah, hampa jangan duk cerita kat orang benda ni. Begitu ceritanya. Baik. Kerana benda ni, ayat ni cerita. Dia kata, ya ayuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, pasal apa engkau haramkan barang yang Allah Ta'ala halal bagi engkau semata-mata kerana engkau nak menuntut keredaan isteri engkau. Nampak? Nak ambil hati bini pun jangan sampai macam tu. Kan? Bini kata, abang, saya tak suka abang pergi mengaji kita. Bini kata, abang, saya tak suka abang pergi duduk mengaji kita. Kita pun sayang bini punya pasal, kita kata apa? Okeylah, saya bersumpah saya tak nak pergi mengaji dah. Kacau. Kacau. Bini jenis apa ni? Anak buluh betung ke? Kan? Itu contohnya. Nabi SAW sudah berlaku benda ni dekat Nabi. Maka ini dijadikan i'tibar kepada umat Nabi SAW. Firman Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim. Ampun kepada engkau wahai Muhammad, walaupun engkau mengharamkan benda yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh telah fardu Allah akan terhurai ataupun terongkai sumpah kamu itu dengan kafarah sumpah. Oleh kerana tadi Nabi bersumpah. Nabi bersumpah dekat isteri dia. Kata, demi Allah, halaftu, aku bersumpah, aku tidak akan minum lagi madu. Adakah orang yang bersumpah ni, dia terikat benda tu selama-lama? Dia tak boleh rongkai balik sumpah dia? Boleh. Sumpah boleh dirongkai. Tetapi kena bayar kafarah sumpah. Kena bayar denda apabila nak rongkai sumpah yang kita buat. Berbeza, ni satu. Berbeza dengan orang, suami isteri, yang dia, yang kita duk sumpah, dia tulis di belakang surat sumpah tu dipanggil apa? Ta'liq.
Ta'liq dia tak boleh rongkai. Ta'liq. Kan surat nikah tu belah belakang tu dia ada satu lafaz ta'liq. Ta'liq ni tak boleh rongkai. Melainkan berlaku benda yang dita'liqkan. Baru dia terongkai. Kan? Kadang satu orang lelaki marah kat bini tak apa ke benda. Dia main 3 suku bebai dia. Dia kata kat bini dia, ni, aku tak suka hang pergi rumah mak hang. Ada kalau tu. Ni, jenis lelaki 3 suku. Dia kata kat bini dia, aku tak suka hang pergi rumah mak hang. Kalau hang pergi, jatuh satu talak. Itu jadi apa? Ta'liq. Ta'liq tak ada rongkai. Tak boleh kata, saya terlajak cakap pun. Tak boleh. Ta'liq tidak boleh rongkai. Melainkan kena berlaku benda tu. Kena berlaku benda tu dan jatuh satu talak. Lepas tu rujuk balik. Itu sebab jangan mudah bercakap macam tu. Sikit-sikit ta'liq bini. Sikit-sikit ta'liq bini. Ni hang, kalau duk balik pukul 5, pukul 6 macam ni, aku tak suka kau buat hang. Esok kalau hang balik lebih daripada pukul 6, jatuh satu talak. Kacau. Bini pergi kerja, apa pejabat apa nak balik, kereta pergi rosak ke, siapa ke main serendih kereta dia, turun main duk tengkang dengan kawan tu ke apa ke, balik pukul 6 suku. Jatuh satu. Dia tak boleh cuk. Tak boleh cuk. Allah, saya betul tadi tersasul cakap. Tak boleh. Ta'liq tidak boleh rongkai. Melainkan berlaku benda yang dita'liqkan. Dan jatuh talak. Jatuh sampai 3 kali, jahanam kita. So, jangan sewenang-wenang menggunakan lafaz ta'liq itu. Baik. Kisah Nabi ni, dia kata apa? Dia kata, kerana bini tak suka bau tu, dia kata, okey, saya tak akan minum lagi madu ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun mainkan pula satu syariat apa dia? Nak rongkai sumpah. Apabila satu orang bersumpah, dia nak cancel sumpah tu. Macam mana nak buat? Dia kata dia kena selesaikan kafarah sumpah. Iaitu satu, bagi makan 10 orang miskin. Dia boleh pilih. Dia bagi makan 10 orang miskin, seorang secupak makanan. Kalau dia buat yang tu, okey, terbatallah sumpah dia tadi. Pergi cari orang miskin 10 orang, seorang bagi secupak beras. Selesai. Ataupun merdeka hamba. Lah tak ada hamba. Kalau dulu ada hamba, merdekakan hamba. Dan kalau tak dapat, yang ketiga, puasa 3 hari. Dia susah nak cari 10 orang miskin bagi makan susah. Pasal dia pun miskin, duk tunggu orang bagi makan. Misalnya, maka dia ambil option yang ketiga. Dia buat apa? 3 hari puasa. Niat kata puasa ni puasa kafarah sumpah. 3 hari settle. Maka terongkailah dia daripada sumpah yang dia buat tu. Maka Nabi SAW pun apabila dia dah sebut benda tu, halaf tu, aku dah bersumpah dah, aku tak mau minum madu dah selepas ni. Kemudiannya Allah beritahu jangan macam tu. Benda baik pasal apa yang pergi sumpah tak mau buat. Walaupun kerana nak ambil hati bini, janganlah sampai macam ni. Maka Nabi pun selesaikan sumpah dia dengan membayar kafarah sumpah. Tu. Wallahu maulakum. Allah Ta'ala itu Tuhan yang menolong kamu. Wahuwal alimul hakim. Dan dialah Tuhan yang amat tahu lagi amat hakim akan segala perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Tuhan yang alim. Dia tahu semua. Hakim, cukup bijaksana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita. Kemudian ayat 3 dia kata wa idh asarra nabi ila ba'di azwajihi hadithan. Ini namanya satu cerita. Dan ketika berahsia Nabi SAW, yakni sembunyi oleh Nabi SAW akan setengah isterinya akan perkataan. Ini pula satu kes. Sebahagian ulama tafsir kata kes yang sama yang di atas tadi. Tetapi Ibnu Jarir, dia kata ini ada kes lain pula jadi tentang benda ni. Apa dia? Kata mufassirin, yakni Ibnu Jarir punya kata. Sebab turun ini ayat, dia kata yakni daripada awal surah sampailah kepada ayat hak nak mai sat lagi. Ayat 6 surah At-Tahrim, firman Allah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ayat 6 sat lagi. Ayat hak kita baca sampai ayat 6 nanti itu
adalah cerita tentang Nabi SAW dan giliran Nabi terhadap isteri dia. Ini satu kes. Nabi kita kata tadi isteri ada 11. Tolak Khadijah dah mati dah, ada 10. Campur pula dengan satu lagi, Nabi ada seorang hamba perempuan. Nama dia Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ni bukan isteri Nabi. Dia hamba perempuan. Kan dalam Quran kata hamba boleh untuk tuan pengulu dia untuk bersama dengan dia. Nabi dengan Khadijah ada anak laki-laki, ada anak perempuan ada. Kita dah cerita dah dulu. Nabi dengan isteri-isteri lain tak ada anak. Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah ada seorang anak, iaitu Ibrahim. Kan kita duk baca adalah hadis. Nabi bila dapat Ibrahim, pergi hantar dekat Ummu Saif untuk menyusukan Ibrahim. Dan Ibrahim ni malang dia ni. Daripada beranak sakit sampai meninggal. Sakit Ibrahim anak Nabi ni. Bila dapat dia dah Nabi sebut dah. Nabi kata aku namakan dia dengan nama Ibrahim, iaitu nama bapa aku. Maksud bapa dia siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Bapa Nabi nama Abdullah. Nabi Ibrahim itu umpama bapa. Nabi kata aku namakan anak aku ini dengan nama bapa aku, iaitu Ibrahim. Dan pada hari Ibrahim mati ini gerhana. Gerhana. Sehingga sebahagian orang kata gerhana ni berlaku kerana kematian Nabi, kematian anak dia. Nabi perbetul balik. Nabi kata no. Gerhana berlaku tidak dengan sebab mati atau hidup atau apa seseorang, tetapi ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ni mengikut sebahagian ulama tafsir dia kata apa? Sebab turun ini ayat, yakni pada awal surah sampai ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum itu, kata kes dia apa? Kes Nabi dengan juga giliran isteri-isteri Nabi. Maka minta izin Hafsah binti Umar pada gilirannya nak pergi ziarah mak bapak dia. Hafsah yang kita kata tadi isteri Nabi, hari itu giliran Nabi di rumah dia. Dia pergi minta excuse. Pergi minta izin dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh postpone tak hak giliran saya ni? Pasal saya ingat hari ni nak pergi ziarah mak dengan bapa. Hafsah minta postpone. Maka benar Nabi SAW. Nabi kata, okey, pergilah, tak apa. Maka tak kala keluar Hafsah, dibawa masuk oleh Nabi SAW akan Maria Al-Qibtiyah. Bila Hafsah tak ada, pergi rumah mak bapak dia, rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Rumah Hafsah tu Nabi buat main Maria ni. Maria ni hamba perempuan Nabi yang dihadiahkan kepada Nabi oleh Gubernur Mesir. Dihadiahkan dekat Nabi Maria ini untuk dijadikan jariah, jadi hamba Nabi. Maka Nabi bawa Maria Al-Qibtiyah bawa masuk rumah Hafsah. Sewaktu Hafsah tak ada rumah. Hafsah pergi rumah bapak dia. Ini kesnya. Maka jariah yang itu maka Maria Al-Qibtiyah itu ialah jariah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ke dalam bilik Hafsah. Dia bawa Maria masuk dalam bilik Hafsah. Maka balik Hafsah. Tiba-tiba dia pergi balik pula. Hafsah ni balik. Dia kata. Dia pergi jadi cerita. Nampak tuan-tuan? Balik dia ni. Didapati pintu tertutup. Dia balik rumah dia, pintu kunci kat dalam. Nak jadi cerita. Maka duduk dia di muka pintu. Tiba-tiba keluar Nabi SAW hal keadaan penuh yang mulia di muka dia. Nabi keluar muka peluh. Maria duduk dalam. Memang nak buat kabur lah. Orang perempuan. Nama apa orang perempuan? Walaupun isteri Nabi, walaupun siapa, tapi perempuan. Dia bukan maksum pun. Mereka ni mulia, pasal mereka ni jadi ummahatul mu'minin. Tetapi mereka tidak maksum. Mereka ada sikit silap mereka, jangan umpama dengan kita. Kita silap banyak. Baik, berlaku macam ni. Dia kata nak pergi rumah mak pak dia, tengok dia balik. Balik-balik main rumah kunci, buka-buka Nabi keluar peluk. Rambut teronyeh. Kan lagu macam duk tengok gambar apa dalam TV tu. Allah, dia kata ni awak ni. Maka menangis Hafsah. Teriak. Orang puan apa lagi daripada teriak? Teriak. Baik. Katanya
Tuan izin pada hamba untuk balik rumah mak bapak hamba sebab Tuan nak bawa masuk jariah Tuan ke rumah hamba. Dia main gitu. Oh, patutlah saya minta nak balik bagi balik. Rupanya ada plan lain. Dalam bahasa kasarnya lebih kurang macam tu. Oh, saya minta nak balik bagi balik, rupanya ada cerita lain. Dia kata, baik, itu ceritanya. Tempat tidur hamba pada hari giliran hamba, dia kata. Bawa balik mai dia ni, Maria Al-Qibtiyah ni, bawa balik mai rumah saya, tidur bangun di katil saya, pada hari yang menjadi giliran saya. Tentu boleh nampak tak marah Hafsah ni macam mana? Itu dia. Tiadakah bagi hamba hormat dan hak? Dia mula. Tak boleh hormat saya kah? Dia kata. Dia main macam tu. Hormatlah saya sikit. Dia kata. Macam tu cerita sudah main. Maka masuk Nabi SAW hendak menyuka Hafsah. Maka Nabi SAW pun dah jadi lagu tu. Nak buat lagu lagi. Cerita kena pujuk. Kena pujuk. Maka Nabi SAW pun bisik. Kata ia haram atasku. Ini satu riwayat Ibnu Jarir. Ada dicatatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi ni bila dah tengok macam ni, dia kena pujuk lah. Nabi kata apa? Okey. Nabi kata, yang ni kira last lah. Lepas ni, Maria ni haram ke atasku. Walhal, hamba perempuan halal ke atas tuan dia. Benda tu dihalalkan oleh Allah. Pasal apa yang nak diharamkan? Itu ceritanya. Jadi Nabi buat macam tu kerana nak favor isteri dia. Kerana nak ambil hati isteri yang tengah duk merajuk meradang ni. Kan? Kita hari ni lah, bini duduk buat gitu, kita tahu okey, sehari tapi makan sate. Ni semua buah pujuk lah. Okey. Bini suka apa? Bini ni suka air kacang. Sehari tapi kena air kacang dekat Medan Selera, Pari Buntang. Dia kata, tak ada, aku tak ada selera nak makan hari ni. Okey, tak ada selera. Jom tidur aku dudui. Buah pujuk ni tidur main. Kan? Kacau. Tuan. Dia ayat Quran dan riwayat ni nak cerita kepada kita apa dia? Nak cerita kepada kita realiti hidup. Realiti hidup. Jangan salah faham kata macam-macam. Pidu ingat Nabi macam ni. Pidu ingat isteri dia macam ni. No. Bukan itu yang dia nak highlight. Dia nak highlight dekat kita kata Nabi tu manusia, isteri Nabi tu manusia. Maka benda-benda macam ni tak mustahil berlaku. Bukan kehidupan kita, kehidupan Nabi juga. Kerana Nabi juga manusia. Innama ana basyarum mislukum. Kan Quran kata, sesungguhnya aku manusia serupa macam hamba. Beza dia apa dia? Nabi maksum. Terpelihara. Maksum maksudnya terpelihara daripada buat dosa. Dan apa yang berlaku ni bukan dosa. Ini bukan dosa. Cuma orang perempuan, dia tak boleh terima benda ni. Saya nak cerita lebih-lebih pun saya bini seorang. Orang ada 2, 3, 4, mereka boleh cerita lebih lagi. Mereka dengar dia berkisah tempat duduk. Betul Ustaz, cerita tak nak kemas. Dia rasa macam dia nak menceroboh tempat saya ni. Dia pun nak jadi sulu juga. Dia nak menceroboh tempat saya duduk ni. Dia nak take over kuliah malam ni. Dia nak cerita ni. Yang kata krosotnya nak jaga hati orang perempuan ramai-ramai ni. Nak jaga seorang pun dah penin dah. Tuan-tuan, dia kena pun 3 bini, 4 bini tuan-tuan. Memang tidur masjid. Seorang punya kerenah ni. Allahu Akbar. Allah Tuhan yang maha mengetahui. Maka Allah takdirkan sikit-sikit benda ni berlaku di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga ni satu pakar motivasi kan, bercakap pasal keharmonian rumah tangga semua. Kita tak tahu di rumah atas duk tidur tepi tonggas bangga kita mana. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi. Bukan kata depa tu betul kan, tapi boleh jadi. Ni duk bagi tip-tip kebahagiaan rumah tangga ni. Semua orang nak main duduk dalam dia punya sesi motivasi dia, bayang seorang RM250. Bayang main nak dengar ni, dia nak bagi tip kebahagiaan rumah tangga. Tapi kita tak tahu. Takkan balik-balik di rumah tengok ampang tu tepi tonggas. Tidur orang tu. Dia duduk kenal dengan bini dia. Bini dia kata, pirah habis cakap pandai kat orang, dia kata. Ni kalau aku pergi cerita hang punya hal. Dia kata jangan. Han nak suruh aku tidur, tangan mana aku tidur. Dia kata.
Mana tahu manusia. Dia lah. Tuan-tuan. Tapi Nabi dia tak ada sampai macam tu. Cuma nak cerita. Ini realiti dalam kehidupan berumah tangga. Baik. So dia kata apa? Hafsah pun macam-macam cerita. Dia kata, hamba masuk ni perempuan ni dalam rumah aku, tidur di tempat tidur aku pada hari giliran aku. Dia kata dekat Nabi. Tiadakah bagi hamba ni hormat dan hak? Dia kata, tak bolehkah bagi satu hormat dekat saya? Dia kata. Maka Nabi SAW pun hendak menyukakan hati Hafsah. Maka Nabi bisik kat dia. Kata, ia haram atasku. Nabi SAW cakap macam tu. Okeylah, tak apa. Saya dengan Mariah ni tekak hari ni ya. Ini last. Lepas ni, saya dengan dia tak ada apa lagi. Dia haram kat atas saya. Dia kata lagu tu. Dan bapa engkau, yakni Umar dan Abu Bakar akan jadi khalifah kemudian daripada aku. Ini satu riwayat, kata lagu tu. Kononnya Nabi nak comfort, nak apa? Feeling bini dia ni, nak lembutkan, nak sejukkan hati bini ni. Nabi kata lagu tu. Dan aku janji, aku tak ada esok, bapa hang Umar, Abu Bakar akan jadi khalifah ganti aku. Kononnya ada satu riwayat kata macam tu. Dan jangan engkau khabar ini pada seorang. Dan Nabi kata kat dia, ini jangan pergi doa bakar orang. Tak bagus. Benda ni hal rumah tangga. Rahsia kita. Maka tak kala keluar Nabi SAW khabar Hafsah akan Aisyah. Yang kata orang perempuan ni. Nabi pesan dekat dia, jangan doa bakar orang. Kata kat Hafsah ni, yang ni simpan kang. Jangan duk cerita kat siapa. Dia lambat Nabi keluar ya. Lompat pergi jumpa Aisyah, pergi cerita. Dia cerita ni, tadi Nabi abang dulu ni, tapi jangan abang kau orang. Rupanya daripada dulu, rupanya style ni. Kan? Style ni rupanya daripada dulu. Kata, aku cerita kang ni, hang simpan kang, jangan abang kau orang. Kau ni berkata, okey, muka pucat ni. Okey. Ni pasal nak simpan rahsia amanah ni. Okey. Boleh cerita. Tapi hang jangan cerita kau orang. Lepas tu habis satu surah atau habis. Begitu. Falamma nabba'at bih. Maka tak kala khabar Hafsah dengan khabaran itu kepada Aisyah kerana zan tidak keluar daripadanya. Hafsah pihabak dekat Aisyah kerana dia yakin Aisyah tak akan cerita kat orang lain. Dia kata ni kita dua ni. Tak ada orang lain dah. Dia pihabak tu kerana dia yakin Aisyah tak akan cerita kat orang lain. Wa azharahu Allahu alaihi, tetapi menzahir akan dia oleh Allah ke atas Nabi dengan lidah Jibril. Hafsah pihabak ke Aisyah tu, Jibril pihabak dekat Nabi. Jibril kata, Muhammad cerita dah, dia kata. Sudah jadi macam tu. Maka kata khabaran ataupun rahsia itu telah terbuka. Jibril pihabak dekat Nabi, wahai Muhammad, yang hang kata rahsia abang dekat Hafsah tadi sudah tidak jadi rahsia. Aisyah dah tahu dah. Jibril habang dekat Nabi. Baik. Arafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Mengaku Nabi SAW setengahnya, iaitu haram Maryah Al-Qibtiyah, dan berpaling daripada setengahnya, iaitu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah. Itu cerita tadi. Falamma nabba'aha bihi, maka tak kala khabar Nabi SAW akan Hafsah dengan khabar itu sudah terbuka. Nabi bila dah Jibril habang, Nabi pergi cari Hafsah. Nabi kata, Sah, hang cerita dekat Aisyah ke? Terkejut dia. Dia pergi cerita ke Hafsah, Hafsah pergi cerita ke Aisyah pesan. Hang jangan abang kat siapa-siapa. Kat Nabi pun hang jangan abang. Kata aku cerita ke hang. Kata, tiba-tiba Nabi pergi tanya dekat Hafsah, hang cerita dekat Aisyah ke? Terkejut dia. Qalat man anba'aka haza. Terus dia kata, siapa cerita ni benda ni? Dia tanya balik Nabi. Siapa cerita kata saya cerita dekat Aisyah? Nampak? Dia nak jadi gula juga. Siapa abang kang ni? Dia duk rasa kawan dia cerita tu lah abang. Dia duk ingat lagu tu. Kerana kata Hafsah, siapa yang khabar kepada engkau wahai Muhammad, kata hamba buka rahsia, Hafsah sangka Aisyah buka. Ni dia tulis dalam ni. Dia duk ingat kata Aisyah tak boleh pakai. Aku pergi habak kat dia, aku habak dah. Jangan duk habak kat Nabi kata aku cerita.
Tengok, dia pergi cerita dekat Nabi. Tak cantik lah Nabi tengok kata aku ni apa. Tak boleh simpan rahsia. Dia duk ingat kata Aisyah cerita dekat Nabi. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Kata Nabi SAW, telah khabar akan daku oleh Tuhan. Ia amat mengetahui zahir dan juga batin sesuatu kerja. Nabi pergi habang, bukan Aisyah. Allah beritahu kat aku. Baru terkejut. Baru dia tahu kata Nabi Muhammad ini Nabi. Bukan takat suami dia. Nabi. Nabi sudah tentu Allah akan bagi tahu segala-galanya kepada dia. Begitu. In tatuba ilallah. Kita sambung bulan depan. InsyaAllah. In tatuba ilallah. Ini dia nak main satu cerita lain pula. Cerita kata apa? Kalaulah mereka ni dua-dua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan datang insya-Allah tuan-tuan, dia akan main satu cerita lagi. Kisah Nabi berajuk dengan isteri. Ni kita baca ni kira tak apa kasar lagi. Dia ada lagi satu insiden berlaku di dalam rumah tangga Nabi, lagi kasar. Sampai Nabi merajuk kepada Aisyah dan kepada Hafsah ni. Nabi merajuk sampai berlaku yang dikatakan ilaq. Dalam nikah kahwin dia ada satu tajuk dia panggil ilaq. Ilaq ni apa dia? Bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri. Nabi sampai jadi macam tu. Kecilnya hati Nabi dengan isteri-isteri dia ni sampai berlaku ilaq ni. Nabi kata sebulan aku tak akan pergi rumah mana isteri pun. Ilaq. Itu dalam bab munakahat. Kita akan jumpa satu tajuk dia panggil ilaq. Sumpah untuk tidak bersama dengan isteri. Dan Nabi merajuk ni, kita nanti baca hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi merajuk ni sampai Nabi tak pergi rumah bini mana pun, Nabi duduk dalam satu bilik aja. Nabi tak mau jumpa siapa pun. Nabi merajuk. Kecil hati dengan isteri buat kerenah ni. Kecil hati Nabi. Sampai di luar ni sudah jadi satu gosip di kalangan masyarakat Madinah. So jadi satu cerita kata Nabi ceraikan semua bini dia. Pasal Nabi tidak kelihatan pergi ke rumah mana-mana isteri. Dan sudah tentu orang yang sangat duka cita di antaranya siapa dia? Umar Al-Khattab. Sangat duka cita. Pasal apa? Pasal salah seorang ialah anak dia, Hafsah tadi. Bila Umar pergi di masjid, sampai di masjid, orang duk bercakap cerita kata Nabi cerai semua isteri dia. Dia sebagai bapa mentua Nabi. Bila dengar macam tu, makna bila kata Nabi cerai semua isteri dia, maksudnya termasuk anak dia. Duka cita dia ni. Dan Umar bersumpah, dia kata demi Allah hari ni aku akan selesaikan benda ni. Aku nak tahu kedudukan sebenar perkara ini. Umar pergi rumah Aisyah mula-mula sekali. Dia kata, wahai Aisyah, apa sudah jadi antara hang dengan Rasulullah? Apa sudah jadi dengan rumah tangga hampa? Puas hati ke hang? Hang boleh melukakan hati Nabi? Dia marah. Aisyah jawab apa? Aisyah kata, duk main salahkan aku buat apa? Pergi selesai aib hang sendiri. Aisyah kata kat dia, pergi selesaikan aib hang sendiri. Maksudnya apa? Pergi tanya anak hang sendiri. Jangan duk main tanya aku. Lebih kurang macam tu maksud dia. Dia pun kawat pergi rumah Hafsah. Masuk dia terus tanya Hafsah. Dia kata, Hafsah, hang buat apa dekat suami hang? Puas ke hati hang? Boleh lukakan hati Nabi? Dia kata dekat Hafsah ni. Hang jangan ingat kata Nabi sayang dekat hang. Kalau tak kerana aku. Umar kata, lama dah dia cerai hang. Dia hangat lah tu. Dia hangat. Menangis. Hafsah ni menangis. Lepas tu apa? Tengok bulan depan. Dah yang lepas menangis tu nak jadi apa? Dia cerita panjang. Panjang cerita tu panjang tuan-tuan. 9:45. Tak pernah berhenti lewat macam ni. Jadi kalau sambung juga, tuan-tuan marah kat saya. Saya tak sambung, kalau marah pun biar pergi lah. Kan? Tapi itu daripada hadis Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari. Bukan cerita merepek-repek. Itu cerita daripada Sahih
Al-Bukhari. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.